jam ni saya ajarlah apa yang saya boleh, insyaAllah. Dan kalau ada soalan tak apa, boleh tanya, angkat tangan. Kalau nak angkat tangan, buka buka skrin lah, kadang tak nampak saya. Okey, ataupun boleh pakai voice ataupun soalan bertulis pun tak ada masalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulakan saya punya slide lah. Saya punya slide iaitu berkenaan dengan drone 101. Basically dia punya tajuk dia penggunaan drone dalam perancangan dan apa tadi? Pembangunan bandar. Okay, alright. Jadi sebelum saya start, orang cakap kalau tak kenal maka tak cinta. Ayat biasa saya tu. Tapi bukan nak suruh bercinta, nak suruh kenal. Okay, so yang pertama, nama diberi Muhammad Husni Faiz bin Kamarudin, merupakan pengasas kepada BIP Studio, RC Boards, aerophotographymalaysia.com dan juga Aku Fly Academy lah. Jadi banyak dah yang kita dah buat since 2012. BIP Studio pula diasaskan 2014. Dan itulah macam tulis kat situ, saya aktif dengan drone sejak 2012. Okay, alright. Annotate. Alright. Alright, let's continue. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak tentang saya. Yang belah gambar belah kiri itu, gambar masa saya dekat Sabah. Kita buat telco survey untuk drone, menggunakan drone. Satu Sabah kita pergi, daripada utara Sabah sampai ke selatan Sabah. Utara Sabah belah mana? Belah Telupit atas sana. Anda sampai ke Sepitang bawah sana lah. Jadi memang kita sapu bersih lah. Ni kereta yang kita naik tu memang kalau kita kata dekat bos yang bawa kereta tu terus, dia terus. Ada longkang ke gaung ke pun dia terus juga. Sebab itu saya pun jadi takut bila dengan dia. Alright. Okey, yang belah kanan tu gambar kita pernah lah masuk dalam beberapa surat khabar. Alhamdulillah, okey lah. Masa dulu-dulu tak ramai orang, apa orang cakap, tak ramai orang menggunakan drone. Jadi siapa yang ada drone tu tahun 2015 ke bawah tu memang berita dan sebagainya akan panggil lah. In fact kita pun pernah masuk TV because of that. Okay, alright. Okay, next. Tak keluar pula. Okay, nampak Okay, next slide. So, area services yang kita buat first kali adalah aerial photo video. Di mana yang pertama kita buat aerial photo video iaitu capture high resolution aerial photography or 4K video. Ni biasa kalau orang beli drone, dia akan fikir nak tangkap gambar orang kahwin lah. And then nak tangkap gambar, apa lagi yang biasa kita tangkap? Macam-macam lah gambar KXCC dan sebagainya. Nanti kita akan sentuh lah pasal KXCC dan sebagainya. Alright, sementara tu saya tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kali ni kita ada beberapa peserta wanita 1, 2, 3, 4. Ramai, 5. Wah, biasa kalau kita buat kursus secara offline, kursus drone ni memang seingat saya paling ramai ada 3 orang je daripada 40 orang. 3 orang sahaja daripada 40 orang yang datang ke kursus. Jadi imagine lah macam mana dia punya yang kumbang-kumbang ni dia kurang semangat sikit kalau tak ramai. Tapi jangan risau sebenarnya drone ni siapa yang start dulu especially dari kalangan wanita dia memang advantage dia besar lah. Sebab tak ramai lagi pilot-pilot dari kalangan wanita lah. Sebab bagi saya drone ni dia tak perlukan kenderaan yang besar pun. Dia macam kita orang punya praktis, mungkin mula-mula dulu drone agak sukar. Di mana bila kita nak terbang, kita kena duduk tengah panas, setting all the item tu dalam tempat yang kurang selesa dan sebagainya. Tapi sekarang ni senang. Kita bila pergi site, kita letak drone je kat luar, itu pun I think saya rasa dalam masa 30 saat je kita duduk kat luar, lepas tu kita masuk balik kereta, kita take off drone. Kita dalam kereta dalam aircon, drone kat luar buat kerja panas kan, seronok kan. Jadi jangan risau, makeup takkan cair lah, tak sempat cair pun. Alright, tu selingan je lah jangan marah Okay, jadi saya teruskan dan seterusnya berkaitan dengan drone ni adalah Site Construction Progress Report. Saya try tanda-tanda sikit lah. Nampak tak? Saya suluh tu. Dia macam tak berapa detail tu yang ada dot kali merah tu. Site Construction Progress Report ni, ini adalah benda yang membawa income berjuta-juta dalam industri drone.
Okey, kenapa saya cakap macam tu? Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan boleh Google satu syarikat lokal kita iaitu Aerodyne Group, iaitu diasaskan oleh Tuan Kamarul. Dia ni orang Kelantan orang kita lah, orang Malaysia. Orang Malaysia tapi syarikat beliau kalau kita sebut dari segi drone dalam dunia, dalam pasaran global, dia ranking nombor 2 di dunia Nombor 2 dalam dunia. Jadi can you imagine a Malaysian company menggunakan drone dan duduk tempat kedua dalam dunia. Dan evaluation, saya last jumpa dengan Tuan Kamarul ni minggu lepas kot. Tak silap saya 1 billion total semua kontrak in hand dan sebagainya lah, 1 billion RM kot. Tak pasti RM ke USD. Okey, jadi bisnes yang berkaitan dengan drone ni bukan kecil-kecil lah. Jadi tuan-tuan yang ada kat sini sebenarnya beruntung dapat pergi ke kursus drone. Walaupun 2 jam je, tapi saya akan share sikit-sikit berkenaan dengan teknikal dan juga saya akan share tentang information related lah yang berkaitan so that kita punya spark, kita punya semangat untuk belajar tentang drone tu lebih tinggi. Sebab terus terang saya cakap, drone ni memang boleh buat duit. Janji kita nampak duit. Okay, alright. Okay, so far ada soalan sebelum saya teruskan? Kalau tak, tapi itulah saya tak nampak soalan. Macam ni saya nak tengok soalan Sekejap Macam mana nak tengok soalan? Oh, sekejap. Okay, alright. Okay, so kira tak ada soalan. Okay, alright, clear. So kalau ada soalan apa tak apa, type je. InsyaAllah saya akan try jawab lah. Okay, alright. Dan seterusnya yang biasa digunakan juga dalam pekerjaan terutama berkaitan dengan tuan-tuan mungkinlah land survey. Land survey ni sekarang ni memang hot di pasaran lah menggunakan drone. Jadi banyak kita pun banyak kerja-kerja berkaitan dengan mapping dan sebagainya. Berkaitan dengan tanah, ukur tanah dan sebagainya menggunakan drone. Jadi dulu-dulu mungkin sukar, drone pun tak lama terbang, calibration dan sebagainya. Sekarang ni senang je, beli je drone contohnya Mavic 2 ataupun Phantom 4 Pro dan sebagainya, and then dah boleh buat drone flight. Pastikan tuan-tuan ada RTK, ada GPS control station dan sebagainya untuk dapatkan lebih akurasi lah sampai 3 cm ke bawah. Okay, alright. Okay. Kalau drone RTK ni harga dia mahal sikit lah, 25,000 sebiji. Campur sekali dengan base station ni dalam 3,500. Tapi kerja memang best lah, maksudnya tuan-tuan tak perlu letak control point, just terbang, balik, proses, dah that's it. Tak payah nak rectify. Kan? Memang terbaik lah, kerja senang. Especially contohnya kalau tuan-tuan nak ukur jajaran landasan kereta api dan sebagainya. Jadi benda tu memanjang bukan petak tempat dia, memanjang. Jadi bila memanjang ni problem dia kalau kita nak buat control point tu banyak-banyak susah. Dia ambil masa. Jadi apa yang kita buat, kita pakai RTK drone, sekali, 2 kali, 3 kali flight, dah settle. Alright, itu yang berkaitan dengan land survey. Land survey ni pun memang banyak dia punya advantage dia. Sebab data yang dapat daripada land survey ni boleh digunakan pakai macam-macam benda. Contohnya nak kira volume, nak kira jumlah pokok dan macam kita buat kerja-kerja kita yang baru-baru ni, kita mapping di area Karak dan sebagainya. Dekat sana ada banyak pokok durian. Dia baru tanya pokok durian, jadi dia nak confirmkan betul ke yang pokok yang ditanam tu cukup. Contohnya macam tanah dia ada, masa kita pergi tu dalam 400 ekar tak silap saya. Ialah 400 ekar dia tanam durian, tanah bukit dan dia nak kita buat mapping so that dia boleh kira berapa jumlah pokok dan sebagainya. Jadi memang kalau tengok tu memang masyuk teruklah dia orang ni. Orang cakap kalau Musang King ni satu ekar berapa ya boleh dapat setahun? Sekali harvest 20,000 let's say lah kita assume 20,000. Dan tu kalau 400 ekar tu kali 20,000, kaya teruk lah. Alright. Okay, next yang seterusnya adalah berkaitan dengan inspection. Drone ni kita boleh gunakan untuk inspection. Ini yang servis yang kita buat jugalah. Inspection, checking dan sebagainya. Alright, okay saya teruskan. Jadi kita masuk kepada kita punya drone one, iaitu Unmanned Aerial Vehicle bahagian 1. Jadi saya tak akan sentuh lah bahagian dia punya practical. Tu admin majlis daerah tu. Dia dah tutup skrin. tak apa, tak ada masalah. Mungkin boleh tutup mic kot sebab takut mengganggu. Alright, jadi kita akan masuk ke asas Unmanned Aerial Vehicle bahagian 1. Okay, saya teruskan.
Okey, apa itu drone? Drone bahasa mudahnya adalah UAV lah. UAV is an acronym for Unmanned Aerial Vehicle which is an aircraft with no pilot on board. Maksudnya kalau kita sebut UAV ni, kita tak boleh ada pilot. Okey, jadi saya nak buat cepu mas Cepu mas, soalan cepu mas. Cuba tuan-tuan dan perempuan teka, kereta terbang tu drone ke bukan drone? UAV ke bukan UAV? Boleh try jawab. Nak pakai mic boleh, nak pakai typing pun boleh. Kushairi jawab bukan. Lagi ada siapa lagi nak cuba? Sukria jawab bukan. Yang lain-lain? Hashim kata bukan. Jadi betul lah. Kereta terbang tu bukan drone jadi jangan tanya soalan-soalan berkaitan dengan kereta terbang pada drone pilot. Sebab konsep dia lain kereta terbang ni ada input. Cumanya ada certain kereta terbang yang dia punya controller dia sama macam drone. In fact dia bawa remote control ke atas. Cuma dia tu ada atas drone. Atas drone tu sebut. Atas kereta terbang tersebut lah. Okay. Tapi benda tu risiko lah. Belum, teknologi berkaitan dengan drone ni belum matured lagi. Macam helikopter dah matured. Okay, jadi tak ada masalah. Drone ni dia belum matured lagi sebab dia ada 4 kipas dan kipas dia tu ringan. Kalau kita let's compare between drone dan juga multirotor ni yang 4 kipas ni, kita compare dengan helikopter. Helikopter ni kalau ada failure berlaku, dia masih lagi boleh landing sebab dia panggil tenaga simpanan dalam dia punya kipas helikopter tu yang menyebabkan walaupun enjin dia mati, dia boleh landing lagi. Dia panggil apa? Auto landing, auto rotary landing. Benda tak saya lupa dah nama term dia. Jadi sebab tenaga spinning pada kipas tu masih ada, jadi bila dia nak landing tu dia pitchkan kipas tu sampai dia boleh create airlift lah. Jadi dia mungkin landing tu tak cantik lah macam biasa. Tapi selamatlah orangnya okay, masih hidup lah. Berbanding dengan drone ni, kipas dia kecil je dan ringan. Jadi bila kipas kong, dan ada 4 kipas je, kalau terbang, satu kong, bye-bye. That's it. Tenggelam terus dia. Okay, that's why dia kena buat benda tu tak boleh fail lah. Alright, saya teruskan. Jadi kalau tuan-tuan tengok belah kiri ni adalah sejenis multirotor. Unmanned Aerial Vehicle Drone yang jenis multirotor, dan yang belah kanan ni adalah jenis fixed wing. Alright. Fixed wing ni maksudnya dia ada sayap dan kipas dia ada satu je. Dan tapi baru-baru ni dah ada model jenis yang ketiga iaitu multirotor. Dia kahwin dengan fixed wing, dia jadi VTOL. Vertical takeoff punya drone. Jadi VTOL ni dia macam kapal terbang yang belah kanan ni, tapi dia ada kipas, ada 4 kipas. Jadi waktu dia nak terbang take off vertical, dia akan pakai dia punya kipas tu yang 4 biji macam drone tu. Tapi bila dia dah terbang ke atas, dia akan glide, dia akan meluncur macam kapal terbang biasa. Jadi dia bila hybrid ni, dia punya kelebihan dia ada kelebihan untuk terbang tegak, tak perlukan landasan, dan juga pada masa yang sama dia pula ada masa terbang yang panjang. Sebab multirotor yang belah kiri ni, yang kalau putih ni, dia boleh terbang biasanya tak lebih 30 minit. 20 minit dan sebagainya. Tapi yang belah kanan ni dia boleh terbang sekurang-kurangnya 45 minit. Jadi bila kita combine dua-dua ni kan best tu. Alright. Tapi masalah yang kapal terbang fixed wing belah kanan ni, nak terbangkan dia kita kena ada kawasan lapang yang luas lah. Jadi kalau kita terbang dalam hutan kan susah kan, mana nak cari tempat lapang. Kan drone tak senang. Alright, jadi saya teruskan kenapa kita nak menggunakan drone. Okay. Yang pertama, drone ni kita boleh vertical take off lah. Iaitu multirotor, kita boleh vertical take off. Maksudnya kita boleh naik secara ke atas terus tanpa perlu nak kena ada, macam kapal terbang kan, dia kena ada dia punya airstrip dia. So dia boleh mula pecut, lepas tu baru dia boleh naik atas kan. Tapi drone ni tak payah, dia pusing je kipas dia, terus pecut naik atas. Okay, yang kedua, mobility. Maksudnya senang untuk kita ke mana, ke sana ke sini tak ada masalah. Jadi dan terkini pula drone tu dah makin kecil. Sekarang ni mungkin masih lagi macam dulu mungkin besar, susah nak bawa. Sekarang ni ya Allah letak dalam poket pun boleh tak ada masalah. Okey, yang ketiga berkaitan dengan fast deploy. Iaitu drone ni kalau kita compare dengan contohlah kita nak ambil gambar dekat KLCC. Kalau kita naik helikopter mungkin prosedur dia tu panjang. Kita nak cari helikopter, kita nak prep helikopter tu, start engine dan sebagainya kan lama proses dia kan sebelum nak terbang tu.
Jadi kalau kita pakai drone ni tak payah. Nampak GACC rasa nak terbang, make sure bateri dah penuh, terus terbang je kan. Senang. Itu pasal banyak gambar GACC yang ada. Alright, yang seterusnya kita pergi kepada dari segi kos dia. Yes, memang tak dinafikan drone sangat murah. Serendah 1,000 lebih pun dah ada yang okey. In fact, bawah 500 pun ada. Tapi yang kalau untuk tujuan-tujuan kerja ni saya tak cadangkan lah beli yang harga bawah 3,000 Cari yang atas 3,000. Kalau ada nak beli drone untuk kegunaan lama, bagi saya sekarang ni yang paling menarik sekali Mavic Air 2. Itu design dia pun dah tiru Mavic 2. Jadi yang tu memang menarik saya tengok. Memang menarik. Nampak okey, flight time pun okey, distance pun okey, boleh pakai remote yang ada screen dan sebagainya. Jadi overall bagi saya memang terbaik lah. Kalau tuan-tuan beli macam Mavic Mini yang ke bawah yang harga 3,000 ke bawah ni, dia punya satisfaction, dia punya untuk tujuan kerja lah tujuan kerja ni bagi saya kurang memberangsangkan. Lebih baik invest lebih lah, gunakan funding yang lebih untuk dapatkan sebuah drone yang berkaliber yang sesuai dengan kerja kita. Alright. Dan tak ada masalah kalau perlukan drone kita boleh supply. Kita elan je. Okay, berserta dengan training. Okay. Okay, low cost. Okay, saya pergi ke slide yang seterusnya. Ini adalah drone configuration multi-rotor. Yang biasa kita akan tengok adalah, kejap saya conteng sikit. Yang biasa kita tengok adalah this one. Yang ini mungkin kurang biasa lah, yang ada 6 kipas ni. Yang ini 4 kipas tapi dia ada 8 kipas tapi kipas tu ada atas bawah. Maksudnya dia ada 4 tangan, setiap tangan tu ada 2 kipas, satu di atas, satu di bawah. Dan yang terakhir ni lah yang 8 kipas tapi versi ada 8 tangan juga. Okey. So, yang pertama ni biasa tengok, yang kedua ni jarang-jarang, yang ketiga pun jarang-jarang. Dan yang keempat pun jarang-jarang kan. Jadi apa bezanya antara semua ni? Okey, yang 4 kipas ni simple to say, kalau satu kipas fail, that's it. Dia akan tergolek jatuh, habis rosak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada 6 kipas, dia ada redundancy. Maksudnya kalau ada satu kipas fail, dia masih lagi boleh terbang walaupun penerbangannya mungkinlah tak perfect tapi selamat untuk landing. Kalau macam Octo X ni pula, nombor 3 ni sama juga. Dia ada redundancy, dia ada 8 kipas. Jadi satu kipas fail masih boleh terbang, 2 kipas fail pun masih boleh terbang. Okay, tak ada masalah. Jadi kalau untuk tujuan tempat-tempat yang kritikal, 3 drone ni lah, 3 biji ni lah biasa orang pakai. Yang nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okay, clear? Ada soalan? Kat mana nak beli drone yang banyak kipas? Nak beli, okay, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Yang banyak-banyak kipas ni kalau untuk kerja tuan-tuan tak perlulah yang 6 kipas dan sebagainya ni. In fact, DJI punya industrial grade punya drone pun matriz dan sebagainya pun menggunakan 4 kipas je. Dia dah tak pakai dah lah yang 8 kipas ataupun 6 kipas ni. Kecuali kalau tuan-tuan betul-betul nak buat inspection tempat-tempat yang sangat kritikal, baru kita akan pakai lah. Boleh dapatkan, contoh 6 kipas boleh dapatkan matrix 600 lah. M-A-T-R-I-C-E. M-A-T nasi, matrix. Matrix. Tapi sebutannya matrix lah. Matrix 600, 600. Yang tu ada 6 kipas, dia boleh bawa payload yang besar. Okay. Alright. Alright. Kalau tak ada soalan berkenaan dengan multi-rotor punya configuration, saya teruskan. Okay, jadi ini komponen yang ada pada drone. Yang pertama, dia ada propeller. Yang kedua, dia ada vision sensor. Yang ketiga, dia ada kamera dan gimbal. Yang keempat, ada brushless motor. Dan kelima, dia ada landing gear. Kan, laju sangat saya baca tu. Okay, yang propeller ni, kipas ni, untuk tujuan dia untuk diterbang lah. Okay, brushless motor pula adalah dia punya macam orang cakap motor untuk pusingkan kipas tu. Zaman dulu kita tak ada brushless motor. Ataupun brushless motor tu teknologi dia belum mature. Jadi kita susah nak buat drone sebab kita tak ada motor yang betul-betul efisien. Okay, jadi brushless motor ni sangat efisien. In fact, kalau tuan-tuan atau perempuan mana penggemar power tools, power tool ni macam contoh drill dan sebagainya. Sekarang ni dah banyak, macam pernah tengok Milwaukee, Makita dan sebagainya, dia dah ada brushless drill. Yang itu memang sangat efisien, walaupun kecil tapi power dia memang kuat. Alright. Okay, alright. Lepas tu dekat drone ni kita ada vision sensor. Okay, vision sensor ni tujuan dia untuk detect halangan dan sebagainya. Waktu terbang, kalau zaman dulu-dulu drone tak ada vision sensor. Jadi bila tuan-tuan terbang, tak perasan ada pokok kat belakang ni, main reverse je, memang dia langgar lah pokok tu. Okay.
Jadi sekarang ni senang. Tu yang saya pelik tu sekarang ni kenapa ada lagi orang langgar pokok, kenapa lagi ada orang langgar bangunan dan sebagainya. Alright. Okey, ada soalan sekejap. Sekiranya salah satu kipas dari kuat bermasalah semasa penerbangan, adakah terus jatuh atau pandai balik sendiri? Okey, isu kipas ni rosak. Kalau kipas rosak, tengok pada kerosakan dia. Kalau kerosakan dia sangat teruk sampai tak boleh nak terbang, dia akan terus jatuh lah. Dia akan, maksudnya keupayaan dia untuk stabilkan drone tu dah tak ada. Jadi bila tidak stabil, dia akan start to menjunam lah dan akan jatuh, rosak. Tapi kalau masalah lain, mungkin contohnya lost signal dan sebagainya, drone masih boleh balik dengan selamat. Drone zaman sekarang ni saya boleh andaikan sebagai sangat jinak lah berbanding dengan drone zaman dulu. Drone zaman dulu Ya, kami dengar tuan, Puan. Okay, Puan boleh mute dulu nanti. Kalau nak tanya soalan boleh terus tanya, tak ada masalah. Alright, jadi saya teruskan. Okay, so kamera atau gimbal ni adalah untuk kita tangkap gambar dan dia ada stabilizer dia. Kalau tengok kat sini, ni stabilizer dia yang kat atas ni. Dia bagi stable. So kira-kira kamera tu kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pegang dengan tangan, kan, pegangan tangan kamera tu, biasanya dia akan goyang-goyang kan. Tapi kalau kita pakai dengan gimbal ni, dia tak goyang. Dia akan stablekan kamera tu. Okay. Alright. Jadi saya teruskan dan seterusnya ada landing gear. Landing gear ni kaki pada drone lah. Kaki ataupun alat-alat untuk dia landing. Jadi kalau drone jenis Phantom, yang kalau putih ni Phantom, dia best dia bukan apa, sebab kita boleh tangkap dengan tangan waktu dia nak landing. Masa nak take off boleh tangkap, landing boleh tangkap. Let's say lah tuan-tuan nak terbang dekat kawasan berbukit. Jadi tanah tu mungkin slanted. Jadi kalau kita nak terbangkan drone susah kan. Jadi apa yang kita buat, kita pegang drone tu dengan tangan dan kita take off daripada tangan kita je. Jadi tak ada masalah. Tapi jangan first time terus nak cuba. Kalau boleh ada orang yang dah biasa buat, minta dia tengok. Alright. Okay, saya teruskan. Ini komponen juga lagi yang ada pada drone, iaitu berkaitan dengan bawah dia. Dia ada lampu depan. Lampu depan ni lebih kepada nak tunjukkan dia punya orientasi lah. Maksudnya biasanya lampu depan ni akan menyala warna merah. Kita boleh tutup. Kalau nak pergi skodeng ke apa ke, boleh tutup lampu ni bagi dia tak menyala. Alright. Tapi itulah terus terang saya cakap, kalau nak pergi skodeng, ramai dah ada, terutama yang peserta-peserta lelaki ni, dia suka tanya soalan, boleh tak kita pakai drone untuk skodeng dan sebagainya. Tapi mungkin hari ni dia orang tak tanya sebab ramai daripada kalangan wanita. Ini kelas pertama saya yang paling banyak wanita lah daripada IKPKT. Biasanya kita ada 2-3 orang je. Jadi jawapan saya tidak boleh sebab drone ni bunyi dia bising. Memang kalau pergi tu kantoi dah. Jadi ada yang cakap nak skoding sini tak lepas sebab dia sangat bising bunyi dia. Okay, alright. Okay, saya teruskan. Dan di bawah tu lagi ada sonar. Okay, sonar ni penting habis. Sonar ni tujuan dia untuk detect ketinggian drone. Tapi dia ada limit dia lah. Daripada 0 meter sampai mungkin 10 meter je dia boleh detect ketinggian drone. Ini banyak digunakan ketika dia hover ataupun dia dia terbang ketika keadaan rendah ataupun ketika dia nak landing. Biasanya drone ni dia akan, bila kita landing laju, bila dah dekat dengan tanah, dia akan gunakan sonar untuk detect. Kalau bawah 1 meter dia akan start to brake lah. Stop pelan-pelan baru dia landing. Kalau tak ada sonar ni susah sikit lah dia nak tahu dah dekat ke tidak. Okey, yang seterusnya kita ada bottom optical sensor. Optical sensor bawah ni untuk tengok keadaan pattern, keadaan macam pattern di atas lantai, di atas bawah dan sebagainya, so that dia boleh tahu kedudukan drone ni. Macam mata kita lah. Mata kita, kalau kita tutup mata bila kita berjalan tu, kadang kita tak tahu betul ke kita berjalan tegak ke, sengit ke, kita tak pasti sangat lah. Sebab bila kita tutup mata ni, kita bergantung pada salur separuh bulat dekat telinga je lah kan. Dia tengok pada tekanan. Bila tutup mata ni, kita mungkin tak pasti betul dah tegak betul ke tidak kan. Jadi sama macam drone, dia pakai mata dia pakai kamera tu untuk tengok kedudukan dia. Betul ke tidak. That's why orang yang bertigo ni, dia tak teli mata dengan telinga dia. Salur separuh bulat dia sumbat, jadi telinga bagi tahu kau ni tengah tergolek. Mata kata mana ada kau tergolek, kau tengah elok je ni. Jadi migraine lah dia lepas tu. Siapa yang dah pernah kena vertigo tu dia tahulah perasaan dia. Alright, jadi saya teruskan. Di belakang drone ni, dua belakang drone ni dia ada lampu belakang. Lampu belakang ni biasanya
untuk bagi tahu status drone tu. Dia ada masalah ke, ada GPS ke dan sebagainya. Jadi ini benda ni penting take note lampu belakang ni. Kalau lampu tu senang ceritalah summary yang saya boleh bagi, kalau dia warna merah aja, kalau boleh jangan terbang. Warna merah tu biasanya ada masalah. Kalau dia menyala warna hijau, okey tak ada masalah. Ini lampu belakang. Lampu depan memang kalau dia menyala color merah sebab dia nak bagi tahu direction, orientation dia pandang mana. Lampu depan sentiasa akan menyala color merah dan boleh dimatikan. Lampu belakang pula dia akan menyala ikut status drone. Kalau dia menyala hijau, okey. Kalau dia menyala warna merah, maksudnya dia masalah. Ini applicable to all DJI punya drone. Drone DJI kebanyakannya menggunakan benda yang sama lah, iaitu lampu belakang untuk status, lampu depan untuk direction. Okay, alright. Jadi memang saya akan banyak refer to kepada drone DJI sebab drone DJI ni yang paling mudah untuk diterbangkan, paling banyak dijual di pasaran dan harganya pun boleh kata berpatutan. Ada yang cuba nak beli drone lain tapi tidak berpuas hati lah dengan hasil dia. Jadi saya tak galakkan beli drone lain sebab tak ramai yang pakai. Satu, spare part yang susah nak dapat dan sebagainya. Okay. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Dah pukul berapa dah kita ni? Ini jam saya. Tengok masa. Oh, dah 9.30. Kita ada sejam setengah lagi. Okey, ini remote controller pada drone. Jadi saya tak cerita sangat lah. Remote controller ni biasalah cara nak terbang dan sebagainya. Kita pakai remote lah. Ni kalau kita ada practical, saya akan lebih jelaskan lah. Okey, untuk propeller, ini jenis propeller yang ada. Propeller ni biasa dibuat daripada carbon fiber, plastik, carbon fill. Dia combine lah carbon dengan plastik, and then kita ada wooden. Biasa kalau kapal terbang yang pakai minyak tu, yang hobi punya kapal terbang yang pakai minyak besar-besar tu, biasa dia akan pakai kipas daripada kayu lah. Sebab enjin dia berminyak dan sebagainya, bila kena plastik, mungkin plastik tu akan melting dan sebagainya. Kan, petrol kalau kena plastik kan macam lain sikit jadi plastik tu. Carbon fiber ni pula masalah dia dekat kos lah. Carbon fiber ni masalah dia dekat kos, dia mahal. Tapi memang best lah pakai carbon fiber sebab satu dia ringan. Yang kedua dia keras. Jadi dia tak ada flex. Bila kipas tu berpusing dia tak ada bengkok-bengkok dan sebagainya. Cumanya masalah carbon fiber ni kadang-kadang kita nak balancekan kipas tu susah. Kita nak kipas ni kalau dia tak balance, bila kita letak kipas tu kat tengah-tengah, kalau dia tak balance, dia akan vibrate. Dia akan vibrate ketika dia berpusing nanti. Drone tu akan bergegar teruk. That's why kita kena balancekan kipas tu. Jadi carbon fiber ni susah sikit nak balance dia. Plastik senang, kita moldkan dia, lepas tu kita adjust, senang lah, tak susah. Alright, saya teruskan. Kalau ada soalan, tak apa, boleh terus tanya kat chat dia sebab saya tengok dekat chat. Flight controller kita dalam drone ni macam otak dia lah, dia yang control drone. Jadi dia ambil input-input daripada sensor dan dia terbangkan drone tu lah daripada input kita. That's why senang, zaman sekarang ni drone, kalau tuan-tuan dan puan ada beli drone macam DJI yang besar-besar tu, bila kita terbang, orang cakap senang lah nak terbang drone. Sebenarnya tak susah pun. Letak drone kat tempat yang lapang, pegang remote, dekat remote tu nanti ada option untuk take off. Tolak button take off tu, dia terbang sendiri. Dah. Kan, senang sangat. Kalau zaman dulu, nak bagi drone tu terbang dan berada dalam keadaan pegun di udara, itu memang, kalau boleh buat, upload gambar tu kat YouTube, orang akan tanya 100 soalan. Macam mana you buat, apa setting you pakai, bateri apa, motor apa, controller apa kan, soalan macam-macam. Zaman sekarang ni, tengok drone tu duduk diam, dia cakap, apa dah budak ni tak kerti terbang kan, sebab tak ada motion. Alright, so itulah perbezaan dulu dengan sekarang. Sekarang ni sangat-sangat mudah. Jadi janganlah langgar pokok ke apa. Kalau risau nak terlanggar pokok, nak terlanggar bangunan dan sebagainya, terbang tinggi-tinggi. Kalau nampak bangunan rumah kita sekeliling tu tinggi dalam 30 meter paling tinggi, kita terbang 40 meter. Jadi tak adalah kita terlanggar. Pokok pun take note pokok kalau kawasan-kawasan tertentu pokok dia tinggi. Macam dekat Rawang, dia ada banyak pokok tinggi-tinggi, 30 meter, 35 meter kan. Sangat tinggi. Kalau dekat mungkin kawasan bandar betul-betul, kuranglah pokok tinggi-tinggi ni, 20 meter. Tiang lampu biasanya 12 meter dan sebagainya. Alright, jadi yang seterusnya kita sentuh pasal komponen yang berkaitan iaitu electronic speed controller. Ini saya cerita macam tu lah. Electronic speed controller ni lah yang dapat power daripada bateri dan dia yang menggerakkan kipas tu. Dia yang kontrol kelajuan kipas. Okay, alright. Okay, dan ini adalah komponen yang paling penting yang ada pada drone iaitu lithium polymer punya bateri. Inilah bateri yang ada pada drone. Bateri ni kalau tuan-tuan nak tahu, dia boleh start enjin kereta. In fact nak start enjin lori pun boleh, tak ada masalah.
Kalau bateri yang ada pada drone, apa nama saya lupa dah nama dia, Inspire dan sebagainya, dia 6S 24 volt. Jadi tak ada masalah untuk dia start lori. Sorry. Okay, alright. Jadi kenapa bateri ni powerful? Sebab dia menggunakan teknologi lithium, dan kelebihan bateri lithium ni dia ada pada dia punya burst of energy. Maksudnya drone ni bila dia nak terbang, dia perlukan tenaga yang burst, tenaga yang mendadak tiba-tiba untuk angkat badan dia. Maksudnya perubahan daripada ketinggian kosong hingga ketinggian 1, dia memerlukan tenaga yang lebih untuk dia naik. Tapi bila dia dah naik daripada ketinggian, contohnya dia dah naik sampai ketinggian 10, untuk dia maintain ketinggian 10 tu, tenaga tu tak sebanyak waktu dia naik-naik lah. Jadi tak ada, macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan, imagine macam kita bawa kereta. Tengok je. Ya, betul tu. Jadi kita bawa kereta, bila kita terus dekat highway, jalan straight, tak ada bukit apa kan, senang kan, tekan sikit je minyak. Tapi bila tuan-tuan nak panjat bukit, contohnya dekat area terowong menora ataupun karak highway yang panjat tinggi-tinggi tu, kita kena tekan lebih minyak dia. Sama lah konsep dia macam bateri ya. Jadi yang bateri ni dia punya lebih tu berkali ganda. Macam bateri lithium ni, dia punya kelebihan tenaga dia tu boleh mencecah sampai 60 kali ganda. Maksudnya contoh kalau rated current dia, biasa bateri, kalau bateri drone ni biasanya contohlah 4000 mAh macam bateri. Tapi tuan-tuan jangan tersilap. Okey, contohnya ni power bank tak nampak power bank saya. Power bank ni contohlah dia tulis sini 10,000 mAh, okey. 10,000 mAh bateri power bank ni tak boleh challenge dengan bateri drone, sebab bateri drone ni walaupun dia tulis 4,000, tuan-tuan 4,000 mAh, tapi 4,000 dia tu kali 4. Bateri yang colour putih ni dia kali 4 sebab dia ada 4 yang 4,000 tu. 4,000 punya sel tu dia ada 4 kali ganda. Jadi kalau nak jadikan dia power bank, sebenarnya dia adalah 4 kali 4, 16,000 mAh. Sebab voltage dia tinggi. Alright, jadi dia punya burst power dia memang powerful. Dia boleh burstkan tenaga ni sampai up to 60 kali ganda ada, 120 kali ganda pun ada. Tapi tu memang bateri yang high end lah. Dan dia perlukan cooling kau-kaunya. Okay. Alright, jadi cuma saya nak cerita kat sini, bateri drone ni sangat-sangat volatile, sangat bahaya, sangat boleh terbakar dan sebagainya. Jadi berhati-hati menggunakan bateri drone. Okay, kejap. Saya nak tunjuk video tapi saya tak pasti boleh nampak. Kejap saya try tunjuk satu video lah. Hopefully boleh nampak. Okay, kejap di manakah video tersebut? Tak try cari video. Okay, ini video dia. Okay, tengok nampak? Okay, tengok apa jadi pada bateri ni. Ini bateri lithium bila dia terbakar. Saya tak pasti tuan-tuan nampak clear tak video dia. Okay, ini apa jadi kalau tuan-tuan tak jaga betul-betul bateri drone. Okay, nampak? Kalau tak nampak, kita ulang lagi. Okay. Ini tenaga yang ada dalam drone tu, dalam bateri drone tu, dalam bateri lithium ni sangat kuat. Alright, jadi berhati-hatilah menggunakan drone jaga-jaga. Macam tadi saya cakap, dia boleh start ni kan, tengok bateri drone, kita boleh start lori, tak ada masalah. Okay, tengok Okay, alright. Jadi, kejapnya. Okay, jadi macam mana kita nak jaga bateri drone ni? Okay, kejap, saya tunjuk satu lagi slide. Okay, ini cara nak jaga bateri drone. Kalau tuan-tuan tengok belah kiri ni, 3.3 ataupun 10%, ini adalah minimum tenaga bateri yang perlu ada pada lithium, bateri drone ni, masa kita nak simpan. Sebenarnya benda ni applicable bukan pada drone saja. Dia applicable pada kita punya power bank, pada kita punya handphone yang pakai bateri lithium dan apa-apa sajalah yang pakai bateri lithium. Kenapa 10%? Sebab kalau bateri lithium ni, kalau tuan-tuan discharge ataupun gunakan dia sampai bawah 10%, dia akan rosak. Dia dah tak boleh charge lah lepas tu. Okay. Bila tak boleh charge, that's it lah. Tukar bateri baru, sama macam telefon. Tapi telefon ni dia canggih. Dalam telefon dia ada BMS, iaitu Battery Management System. BMS ni yang akan ambil, yang akan control bateri yang ada pada telefon. Jadi bila bateri telefon tu dah cecah 10%, tapi dalam telefon dia akan tulis 1%. Sebenarnya 10% lagi ada dalam tu. Jadi bila dah cecah kosong tu,
ataupun 10% pada bateri telefon, dia akan matikan telefon tersebut. Untuk menjaga jangka hayat bateri telefon tu lah. Sama macam drone. Drone ni dia tunjuk betul-betul lah. 10% dia adalah 10% betul lah. Jadi bila 3.3 volt cecah, dia akan matikan, dia akan shutdown. And then kalau penuh dia adalah 100% iaitu pada 4.2 volt lah. Okey, jadi saya nak bagi tahu kat sini adalah kalau nak jaga bateri drone Bateri drone ni kalau nak simpan, make sure kita simpan pada 50%. Sebenarnya benda ni bukan applicable pada bateri drone saja. Dia applicable juga pada telefon. Kalau tuan-tuan atau perempuan tukar telefon baru sekarang dah keluar Note 20, iPhone dan sebagainya. Yang lama tu kalau nak simpan, niat nak sedekah kat orang kan, tapi sementara tu nak simpan dulu. Jadi simpan bateri telefon tu dalam keadaan 50%. Guna sampai 50%, lepas tu off. Lepas tu simpan. InsyaAllah lah lama lah bateri tu boleh tahan. Okay. Alright, kalau tidak simpan masa 10%, tak lama lah tahan. Eloknya kalau full power pun boleh lah, tapi better 50%. Sama juga dengan drone ni, masalah yang selalu berlaku pada bateri drone. Beli drone, mungkin yang terima tu mungkin procurement. Jadi training tu bagi orang tu, jadi orang tu pun tak cerita pada orang yang seterusnya yang nak gunakan drone. Jadi lepas dia terbangkan drone, dia simpan, dia tak charge balik bateri tu. Dia terbang sampai bateri tinggal 10%. Lepas tu bateri tu dia simpan je dalam beg. Sebulan kemudian baru dia buka balik nak terbang, nak charge balik dan sebagainya. Jadi benda tu kalau buat 2-3 kali, bateri tu akan cepat kembung. Bila kembung, rosaklah bateri tu. Dah tak boleh pakai dah. Bateri ni bila dia kembung tu maksudnya dia punya kapasiti dia dah berkurang. Mula-mula kita charge dia penuh, tapi kita terbang tak sampai 2-3 minit, bateri dah jadi separuh, 50% lah. Okay, take note lah. Ini benda selalu yang orang tersilap lah. Dia terbang, balik dia tak charge balik. Jadi kong lah bateri tu cepat. Okay, dan juga jangan simpan dia dalam keadaan bawah 10% lah, lama-lama. Tidak rosak. Alright, okay, saya kembali kepada slide tadi. Okay, sekejap saya baca soalan dulu. Okay, ketahanan satu bateri, adakah ianya rechargeable? Ya betul lah, bateri drone adalah rechargeable. Up to at least 100 kali lah boleh charge. Tapi setiap kali kita charge balik bateri tu, dia punya capacity tu berkurang lah. Mungkin 0.1%. Jadi bila dah pakai banyak kali sangat tu, elok tukar bateri baru lah. Sebab benda ni terbang kan. Kalau dia ada masalah, dia terus jatuh lah. Dia tak ada nak pelan-pelan ke apa, tak ada. Soalan yang seterusnya, apakah punca-punca terbakar? Okey, drone ni, bateri drone ni punca-punca dia terbakar. Satu, mishandling lah. Contohnya, pergi ambil pisau, cocok bateri drone tu. Jangan risau, terus keluar api je. Sebab lithium ni dia sangat volatile. Kalau siapa ingat eksperimen waktu sekolah dulu, eksperimen sains, kita ada main dengan metal, lithium dan sebagainya tu kan. Lithium ingat tak? Kita letak atas pinggan, kita tuang air kan, dia menggelegak kan. Tu berhati-hatilah dengan lithium ni. Dia memang sangat volatile. Okay, and then itu yang pertama, kita cocok dia. Yang kedua, kalau kita overcharge je, kita charge lama sangat pun dia akan terbakar. Tapi biasanya bateri, kalau telefon jangan risaulah sebab telefon ni dah ada battery management system. Jadi bila charge lama-lama tu dia auto cut off. Dia auto matikan kan, ada orang cakap jangan charge telefon lama-lama nanti rosak. Terus speaking, saya bila travel, power tu sentiasa cocok dekat handphone, tak ada masalah. Sebab telefon tu dia dah ada dia punya battery management system dia, jadi bila charge tu dia akan auto stop bila dah penuh. Okay. Alright, apa punca-punca terbakar? Saya jawab dah. Okay, max berapa lama drone boleh terbang? Okay. Drone, nak jawab soalan berapa lama boleh terbang ni, dia ada banyak jawapan lah. Jawapan tu bergantung pada jenis drone lah. Kalau contoh kita tengok Phantom tu mungkin 30 minit, 25 minit. Rata-ratanya itu masa penerbangan dia. Tapi baru-baru ni, ada dah drone yang terbang, sorry, dia menggunakan bateri dan juga minyak, petrol. Kalau tuan-tuan pernah tengok drone yang besar yang pergi meracun dekat belah-belah utara sana, sekarang ni dia orang dah start gunakan drone meracun yang menggunakan bateri dan juga minyak. Dia hybrid. Kenapa dia tak gunakan minyak sepenuhnya? Sebab macam saya cakap tadi, drone bila dia nak terbang, dia perlukan tenaga yang besar. Jadi petrol ni dia tak mampu nak supply, generator yang ada kat drone tu tak mampu nak supply tenaga yang besar tu. Jadi dia tarik daripada bateri kejap.
Lepas tu bila dia dah terbang dalam keadaan satu ketinggian tu, okeylah dia just pakai tenaga daripada minyak tadilah, tak ada masalah. Jadi kelebihan drone macam ni, dia satu dia boleh terbang lama, selagi ada minyak, selagi itulah dia boleh terbang. Yang kedua, kalau dia punya downtime dia sekejap je. Maksudnya turun, isi minyak, terbang balik. Kan? Isi minyak kejap je, bateri nak charge lama. Bateri nak charge berapa? Setengah jam paling cepat. Itu pun tak elok lah. Elok charge bateri pada rate sejam 1C. Okey, saya teruskan pada basic flight. Basic flight ni saya cerita gitu-gitu je lah sebab saya tak boleh nak cerita detail sebab kita tak ada practical. Okey. Jadi kita nak terbang dalam keadaan selamat. Jadi kebiasaannya bila kita nak terbang, pastikan kita berpasangan. Berpasangan maksudnya ada seorang pilot dan seorang lagi spotter. Okey, seorang dia akan tengok, dia akan kontrol, seorang lagi ni dia akan pegang binocular kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Dia akan tengok je drone tu sebab kadang-kadang pilot ni dia fokus pada skrin iPad, skrin telefon dan sebagainya, tengok kat drone tu pandang apa kan. Tapi dia tak perasan keadaan sekeliling drone tu. Contoh yang berlaku apabila dia terbang ada burung, ada gagak, ada helang dan sebagainya yang mengganggu drone, dia tak perasan. Jadi kalau drone yang kecil-kecil ni memang gagak suka, helang pun suka. Saya silap dia akan ambil lah benda tu, dia akan serang. Dan juga contohnya macam bila kita terbang dekat dengan sarang burung. Burung tak kisahlah, burung. Ada sekali tu saya terbang dekat Sabah tu, masa tu saya terbang dekat dengan tower telco. Tengah terbang tu tiba-tiba saya tak pasti burung apa, nampak macam burung hantu ke something like that lah, dia gemuk-gemuk macam tu. Dia cuba nak serang drone tu, rupanya sebab dekat tower tu ada dia punya sarang. Okay, alright. Dia yang memang ni tips saya bagilah, yang akan serang drone ni biasanya dua jenis burung lah yang utama. Yang pertama burung helang, tapi helang ni dia macam berhati-hati juga, dia akan tengok baru dia serang, dia tak ada terus nak serang ni. Yang kedua gagak. Gagak ni memang degil. Memang saya pun tak faham dia. Kadang-kadang drone lagi besar pun dia nak serang. Dia ni kan dalam banyak-banyak binatang kan gagak je yang berani serang helang. Kalau pernah tengok ada baru-baru ni viral satu video, gagak duduk atas helang tu, dia gigit helang. Helang tu buat bodoh, dia malas layan. Alright. Okay, jadi saya sambung. Yang seterusnya, sebelum terbang, make sure kita recce tempat kita nak terbang. Kita tengok kat mana ada pokok, kat mana ada bangunan paling tinggi dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita kena yang keempat kita kena plan betul-betul kita punya penerbangan. Jangan waktu dah terbang baru nak plan. Itu yang selalu masalah yang berlaku. Sebab bateri kita limited, 20 minit hingga 30 minit sahaja. Jadi kalau kita terbang tanpa ada plan, dia mengganggulah kita punya penerbangan tu. Apa yang kita nak mungkin tak dapat. That's why in fact kalau tuan-tuan terbang suka-suka pun, terbang saja-saja pun, kalau boleh ada plan dulu. Macam contohlah, pergi kat Terengganu, nak tangkap gambar jambatan gantung kan, plan dulu. Okey, aku nak fly, aku nak tangkap satu angle tepi belah sana, satu angle depan, satu angle sana. Okey, lepas tu aku nak buat fly through. Just kita try je lah, imagine kan macam mana penerbangan. Lepas tu dah, that's it dah. Cukup, lepas tu kita terbang, kita cuba buat apa yang kita nak tu. Sebab bila kita terbang, baru kita nak fikir angle dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu mengganggu, mengambil masa. Nak tunggu dapat yang tak ada, kita plan dulu. Okay. Alright, yang seterusnya adalah notify. Notify ni maksudnya kalau nak terbang, make sure orang sekeliling tahu yang kita menerbangkan drone. Jangan terbang senyap-senyap. Nanti kamu tak tahu, terkejut. Ada orang ingat lebah ke apa. Sebab drone ni memang kalau orang yang tak pernah tahu pasal drone, bila dia dengar drone berdekatan, dia rasa benda tu macam lebah. Sebab saya pernah terbang dekat kampung orang asli dan sebagainya, memang dia cakap ada lebah lah, apalah, kita orang dengar, kita gelak lah kan. Sebenarnya drone. Ada sekali tu saya terbang di dekat Penang. Lepas banjir besar kat Penang tahun ini saya tak ingat sangat lah, 2006 berapa tak ada, lama sangat banjir gitu. Siapa ingat banjir besar tu dekat belah Penang tu, habis tenggelam semua. Masa tu kita buat misi bantuan, saya join squad drone lah. Jadi apa yang kita buat, kita terbang drone, sambil tu kita tangkap juga gambar sukarelawan dan sebagainya. Lepas tu bila balik tu, bila berkumpul balik, ada sukarelawan dia report lah, dia bagi tahu ada dia hampir diserang tebuan ke apa entah, dia cakap. Yang kita orang macam gelak lah, sebab masa kita ada video, masa kita terbang tadi orang dia tak perasan. Dia dengar bunyi je.
Alright, jadi saya tengok pada soalan kejap. Hamidah ada tanya kena minta kebenaran pihak berkuasa. Ya betul. Nanti saya akan terangkan tentang rules and regulation. Okey, alright. Saya sambung. Jadi notify tu kena beritahu lah kat orang sekitar. Contohnya macam kalau ada guard, bagi tahu guard. Walaupun kita dah ada permit dan sebagainya, kita beritahu juga orang yang berdekatan lah. Paling bagus sekali kalau nak pergi balai polis, bagi tahu kita ada permit untuk penerbangan dan kita nak menjalankan penerbangan drone kat kawasan sekian-sekian. Jadi tak adalah nanti kalau orang awam lalu tengok, ada orang terbang drone, ini illegal ni kan. Dia rasa lah illegal. Padahal kita ada permit. Dia tak nak tanya cerita, dia pergi panggil polis. Dah kita ni pula tengah terbang, tiba-tiba polis datang tegur kan. Jadi waktu terbang, pilot tak boleh diganggu. Dia membahayakan kesihatan tu. Jadi bila kita dah beritahu polis dulu siap-siap, okeylah dia tak mengganggu lah. Kita kata, oh memang tadi ada orang dah inform dia ada drone operation kat kawasan tersebut. Okey, seterusnya flight mode. Yang ni saya rasa saya tak sentuh lah. Okey, saya nak cerita sikit pasal throttle. Throttle ni maksudnya untuk drone naik dan turun. Throttle ni minyak lah, macam minyak kereta. Kereta kan bila kita tekan minyak, kereta tu pergi laju dan perlahan kan. Jadi imagine throttle ni macam untuk drone ni pergi tinggi ke atas dan turun bawah. Okay, alright. Stick yang belah kiri. Kalau tengok pada remote tu, stick belah kiri tu tolak atas bawah untuk naik turun. Yang seterusnya, yaw. Yaw ni memang bahasa penerbangan lah. Aviation memang dipanggil yaw. Yaw ni adalah pusingan pada paksi X dengan Y. Iaitu untuk kita pandang kiri, pandang kanan lah. Bahasa mudah dia nak tengok kiri, tolak joystick tu belah kiri. Nak tengok kanan, tolak joystick belah kanan. Okay. Yang seterusnya, forward dengan backward. Ni pergi ke depan, pergi ke belakang. Drone ni nak ke depan, tolak remote belah kanan tu ke depan. Nak ke belakang, tolak remote tu ke belakang. Okay, faham jadi tak susah pun drone ni. Kalau tak sure tak apa, terbang je tinggi-tinggi, tolak. Jadi tak adalah nak terangkan pokok ke apa. Alright. Okay, okay, Fadira faham. Okay, bagus. Alright. Jadi yang terakhir ni adalah fly sideway. Kalau kita nak bergerak ke kiri ke kanan tanpa memusingkan kamera. Macam tadi kita pusing kiri baru gerak. Itu kita panggil yaw. Tapi ini kita nak gerakkan drone tu ke kiri macam tu je. Jadi kita panggil dia, kita gerakkan remote yang belah kanan tu ke kiri, ke kanan. Jadi ke sana ke sini, kita pakai belah kanan tu lah. Alright. Okay, clear Alright. Saya tengok siapa yang biasa main game, biasanya dia hebat menerbangkan drone ni. Sebab tangan dia dah latih jari jemari dia. Tapi biasa orang perempuan ni dia orang tangan lebih berseni lah. Orang lelaki ni mungkin kurang sikit. Jadi tak ada masalah. Dia kalau tangan tu rotor system, motor apa dia panggil? Apa perkataan dia untuk kanak-kanak ni kan? Psychomotor, motor control apa entah. Siapa yang tangan dia tu memang bagus control dia, dia senang nak control drone ni, tak ada masalah. Okey, jadi untuk gerakkan kamera atas ke bawah, untuk pandang kamera atas bawah, dia ada satu joystick dekat drone lah. Jadi lain drone, lain joystick dia. Tapi majoritinya joystick yang macam roda tu dia akan duduk dekat belah atas kiri remote. Okay, sekejap. Saya tengok mana saya punya remote. Tak ada kat sini. Okay. Jadi untuk terbang drone kebiasaannya kita akan kena download apps lah. Jadi boleh download lah DJI Go 4, ada DJI Mimo dan sebagainya. Bergantung pada drone lah. Masa beli nanti tengoklah apa yang boleh. Dan untuk apa orang cakap, untuk turn on bateri, drone DJI ni dia ada cara dia. Dia tak, saya pergi ambil bateri sekejap. Okay, ini bateri drone typical. Ni Mavic punya bateri. Jadi kalau kita tekan sekali dia akan berkelip lah. Alright, tak apa nampak. Okay. Jadi kalau nak on kan dia, tak ada muka pun nampak. Okay, nak on kan dia, tekan sekali lagi lama-lama. Lepas tu dia akan hidup lah. Yang itu bila berkelip tu kalau perasan ada 1, 2, 3 lampu. Lampu yang ketiga tu berkelip. Maksudnya bateri dia 50% ke atas lah. Satu lampu tu mewakili 25%. So ada 2 lampu dah 50%. Yang berkelip tu bawah 25% kat situ. Jadi mungkin 60% dan ke atas. Alright. Sama juga nak off pun sama. So cara dia tekan sekali, lepas tekan sekali lagi, tahan sampai dia hidup. Okay. Clear ni ramai orang kantoi ni on bateri. Dia kena practice, kena ada practical baru dia pandai sikit lah. Alright. Sama juga dengan remote pun sama juga cara dia. Alright. Jadi kita teruskan, nak charge bateri tak ada masalah, charge saja, tak ada isu.
And then prepare remote controller. Sama je. Ni tak ada isu sangat. Ini lebih kepada site lah. Alright. Okay, yang ini saya skip dulu. Okay, yang ini lebih kepada padang. Okay, ni pun sama. Okay, ni tentang remote Jadi remote drone ni, kalau perasan dia punya antena ni, mesti menghadap ke drone. Contohnya kalau drone dekat atas tu, sekejap, saya on dia punya fan. Okay, kalau drone kat sini, batang remote ni mesti menghadap ke drone. Bukan kepak ke bawah lah, sebab dia ke depan. Dia mesti menghadap ke drone. Sama juga kalau drone tu terbang betul-betul atas kita, baru tolak ke atas macam ni. Okay? Clear Alright, next. Okay, ni DJI Go Apps. Yang ni saya tak cerita sangat lah, saya skip je. Alright, so dah nak pukul 10, jadi saya bagi rehat 5 minit Saya bagi rehat 5 minit, siapa nak pergi minum ke dan sebagainya. Dah macam kelas betul lah kan. Boleh pergi minum ke, isap okok ke apa kan. Jadi saya bagi rehat 5 minit jap. Jadi saya sambung pada undang-undang. Ni topik berat ni. Alright. Hello. Jom, siapa hello tadi? Okay, ada soalan tadi. Sekejap. Dengar tak suara saya? Ada kan? Okay, alright. Jadi, tadi ada yang tanya saya soalan. Boleh dapatkan nota khusus? Boleh, insyaAllah. Kejap lagi saya akan buat satu grup. And then nanti saya akan share lah nota tu dalam grup tersebut. Right. Okay, saya ada share link untuk download, bukan link untuk download lah, link ke grup WhatsApp.
Jadi boleh join, nanti dah habis kelas nanti saya akan share lah nota-nota yang berkaitan. Right. In fact, macam kalau kursus-kursus yang kita sebelum ni pun kita buat macam tu lah. Nota-nota kita akan share pada grup WhatsApp dan grup WhatsApp ni saya akan kekalkan untuk siapa-siapa nak tanya soalan berkaitan dengan drone, nak share dan sebagainya lah. Cuma jangan berniaga lah dalam tu. Kak Gi kan keluar kerepek nak jual lah, alat kurus badan lah apa Kita strictly untuk drone saja. Okay, siapa-siapa yang nak masuk boleh masuk, yang nak nota boleh masuk dalam tu lah, nanti saya share. Dah ada 2 orang dah join ni. Alright. Okay, jadi saya teruskan. Kejap share. Alright, jadi kita akan masuk kepada undang-undang. Undang-undang kita akan melibatkan JUPEM. Baca, tuan-tuan minta baca komen. Dia minta tuan-tuan dan puan-puan mengisi sistem latihan bersepadu IKPKT bagi mendapatkan sijil. Jangan lupa isi Alright, saya sambung. Undang-undang yang berkaitan dengan drone lah. Dekat sini dua yang terlibat iaitu JUPEM dan DCA. Sekejap, saya nak adjust sikit. Ataupun nama baru dia CAM. Okay, kurungan DCA. Okay. Itu dia. Okay, jadi JUPEM ni Jabatan Pemetaan lah. Dan juga CAM ni Civil Aviation Authority of Malaysia lah. Okay, dia naik pangkat. Dulu dia department je, DCA. So dia dah jadi CAM. Okay, kenapa kita perlukan undang-undang ni? Tak lain tak bukan, inilah dia punca dia pada tahun 2015 kalau tak silap saya. Seorang kanak-kanak, seorang remaja yang bernama Yang Nasir. Yang Nasir ni dia cuba-cuba terbang di kawasan airport. Jadi benda-benda macam ni memang seronok. Kita orang tengok video tu pun, wow, power shoot Mamat ni boleh terbang ke airport. Tapi mungkin orang-orang muda, dia rasa wow. Tapi orang-orang safety dan sebagainya dia tengok, this is madness. This is benda yang tak patut. Imagine dekat dalam kapal terbang tu ada berapa tu? Let's say ada 180 nyawa. Yang drone tu nyawanya dekat bumi. Controllernya dekat bumi. Tapi kapal terbang tu nyawanya semua kat atas tu, dalam kapal terbang tu. Imagine kalau drone tu terlanggar enjin dia ke apa dan sebagainya. Mungkin walaupun dah dekat dengan landasan, tapi kalau pada kelajuan kapal terbang kalau tak silap saya waktu dia nak landing, kelajuan dia masih lagi 200 km sejam Imagine 200 km sejam tu kalau terhempas. Dan ketinggian dia tak adalah rendah sangat tu, berapa meter tu. Kalau kita tengok daripada gambar ni mungkin 10 tingkat lah. Kalau 10 tingkat cuba try terjun bangunan 10 tingkat. Rasa-rasa boleh selamat. Saya tak rasa lah. Dalam laju 200 km sejam, 10 tingkat pula. Jadi tu bahaya. In fact kalau kita kaji balik sejarah, zaman dulu-dulu dekat France ke mana ada yang insiden kapal terbang, 2 kapal terbang tu, satu kapal terbang tengah landing, satu lagi kapal terbang tengah taksi dekat landing strip tu. Jadi apa masa tu berkabus tempat tu. Jadi yang tengah taksi ni dia ingatkan selamat untuk dia taksi. Taksi ni maksudnya pergerakan kapal terbang di atas landasan. Dia pergi taksi lah tu, taksi daripada landasan nak pergi ke tempat parking dia, dia taxi lah. Taksi. Alright. Jadi dia tak perasan, jadi kapal terbang yang atas tu tengah landing, langgar lah. Dia cecah sikit je macam tu, langgar kan. Tapi memang bye-bye lah. Cecah tu yang kat atas tu semua mati. Yang kat bawah tu saya tak ingat berapa banyak mati. Tu nak cerita dia punya bahaya dia lah. Kalau kita nak kaitkan dengan drone, let's say kalau drone tu masuk dalam kipas tu fail, likelihood untuk crash tu ada lah. Walaupun mungkin dia boleh glide lagi. Tapi kalau dia ganggu sistem dan sebagainya kan, kita tak tahu. Benda kita tak tahu. Okay. Alright. Jadi kita nak mengelakkan benda-benda macam ni lah. Sebab itu kita ada undang-undang. Okay, alright. Jadi saya teruskan sikit. Waktu tu Datuk Seri Azharuddin dia bagi tahu Putrajaya dia keluarkan Putrajaya is no fly zone for drones. So Putrajaya dah kata tak boleh terbang lah. Jadi siapa-siapa yang nak terbang di Putrajaya mesti mendapatkan kebenaran daripada CGSO. Tuan-tuan mesti dah biasa dengan CGSO. Kalau saya berkata-kata dengan orang awam, mungkin dia tak tahu CGSO tu apa.
Tapi kalau tuan-tuan ni saya yakin tuan-tuan semua tahulah apa itu CGSO. Dan juga kemudian baru dengan JUPEM dan juga dengan DCA. Alright. Okay, saya teruskan. Okey, dan juga waktu perhimpunan, waktu ni famous lah kes perhimpunan bersih dan sebagainya. Jadi bila kita pakai drone ni tak baguslah terbang atas orang sebab kantor yang nampak sebenarnya ramai orang yang berhimpun. Okey. Jadi kita tak nak benda tu. Sebenarnya lebih kepada isu security lah. Bila terbang atas orang ramai-ramai ni, kalau drone tu tiba-tiba ada masalah, dia jatuh atas orang, mau tak kepecah balik orang tu kan. Okey, saya teruskan. Oh, tak nampak eh? Alamak. Penat saya cakap seorang ni. Okey. Okey, terima kasih sebab bagi tahu. Kenapa tak nampak eh? Balik juga. Sekejap, saya start balik. Oh, tak nampak. Okey, sekejap. Share window. Okey, nampak eh? Okey, nampak slide? Tunggu respon sekejap. Kalau ikutkan patut nampak dah ni. Okey, terbaik. Oh, patutlah saya bebel seorang tadi. Orang dengar tapi orang tak nampak apa saya cakap eh. Okey. Ni gambar yang saya tunjuk tadi. Okey? Hebat tak yang tangkap gambar ni? Sebelah je. Sebenarnya ni video. Video tu dia pusing. Saya tak sempat lah download zaman dulu. Masa tu culture shock lagi kan. Kalau tidak fikir nak buat konten ni dah record, dah download dah video dia. Okey, dia tengok kat terbang tu tengah landing, dia pusing kamera dia kan. Macam, nasib baiklah tak kena. Kalau kena kat terbang tu tak satu kerja pula. Alright. Jadi dekat Putrajaya kawasan larangan penerbangan. Jadi janganlah terbang mengata-kata kat sana. Soalan, Tuan, kami terlibat dengan kajian yang melibatkan kawasan larangan keselamatan seperti istana dan kem tentera. Okey, istana dan kem tentera ni memang okey, ni saya cakap dari pengalaman lah. Macam contoh kem tentera. Kem tentera saya pernah terbang dalam kem tentera. Sungai Besi ke mana? Saya tak ingat. Sorry, bukan saya terbang. Itu saya tak ingat. Tim saya yang terbang. Tapi saya dapat report dia lah. Masa tu sebab kita buat kerja dengan TMB, kita nak terbang di semua pencawang kecil TMB tu. PE, pencawang elektrik TMB. Jadi ada satu pencawang tu ada dalam camp tu. Tak ingat kat mana. Tapi tak apalah. Kita nak terbang dalam camp tu. Jadi kalau ikut undang-undangnya kena ada JUPEM, DCA dan sebagainya. Tapi sebab kita orang ni nak terbang mungkin dalam 30 meter je paling tinggi pun. Jadi apa yang kita buat, kita jumpa dengan ketua warden situ. Dan dia kata, tak apalah kalau untuk tujuan TMB dia bagi terbang. Jadi lebih kepada macam itulah kebenaran ni. Dari segi legality mungkin perlukan JUPEM, DCA dan sebagainya. Jadi tapi cerita dia lebih panjang. Jadi kalau soalan istana dan kem tentera ni, first thing first, saya punya cara dapatkan kebenaran daripada tuan punya tanah tu. Kalau nak terbang kat istana, jumpa dengan pihak istana dulu. Boleh tak nak terbang kat sini? Kalau dia bagi, ataupun bagilah reason kenapa nak kena terbang kat istana. Kan? Terutama dekat Jalan Duta, Istana Negara kan. Terbang kat area situ kan, kalau ikutkan kawasan berapa kilo dia ada radius dia tak boleh terbang. Samalah sama Damansara semua tu sebenarnya kalau ikutkan tak boleh terbang. Kalau boleh jumpa dengan pihak istana, dapatkan kebenaran dia orang dan kemudian barulah proceed dengan JUPEM dan DCA lah. Sama juga dengan kem tentera, dapatkan kebenaran dulu. Kalau dia tak bagi, sorry to say lah. Okay. Alright, okay, saya sambung balik. Inilah tadi kita. Okay, jadi penggunaan drone semasa perhimpunan dilarang, tak boleh terbang atas orang dan sebagainya, tak boleh. Okey, jadi kita masuk dulu. Yang pertama iaitu JUPEM, Jabatan Pemetaan. Nanti saya sentuh lagi lah pasal kebenaran tu. Okey, ini yang common kalau nak terbang mesti dapatkan kebenaran daripada JUPEM dulu. JUPEM ni kita akan dapatkan permit daripada diorang ni. So dia kata kat sini, under the ambit of mapping activity, JUPEM is wholly responsible in the area of aerial photography. For primarily security purposes, all types of aerial photography. Take note kataan dia tu. JUPEM ni dia punya undang-undang dia pukul habis. Dia kata all type
of aerial photography. Ni you guys kena take note. Apa maksud dia guys tu? Maksud dia adalah apa-apa aktiviti penggambaran udara. So di sini, kalau tuan-tuan naik kapal terbang pun pegang handset, ada kamera, kena apply dengan JUPAM. Naik balon pun kena. Drone kalau saja-saja terbang tepi rumah pun suka ni, tujuan rekreasi pun kena apply permit. Ni dah segi undang-undang sebab dia dah mention tu. All types of aerial photography. So take note, kalau tuan-tuan nak lawan dengan court, nak masuk court dan sebagainya, memang tak akan menang kalau tak ada permit. Walaupun tujuan rekreasi. Sebab dia dah mention dah dalam undang-undang tu kata all types of aerial photography. Tak kisahlah hang kerja ke, hang tak kerja ke, kena juga. Okay. So kita sambung. So any operator intending to take any type of aerial photo must make an application to the department for approval. Ni summary ni daripada MUDAS lah. MUDAS ni stand for Drone Society dekat Malaysia. Okay. Ada soalan? Debar tu kan. Dengar, lemak nak kena apply permit. Kalau untuk tujuan kerja dah wajib dah apply permit. Tapi kalau rekreasi pun kena apply juga. Masalah. Tapi memang JUPAM cakap macam tu. Undang-undang dia memang macam tu. Tak percaya, tanya JUPAM. Okay, saya teruskan. So ini borang yang kita kena isi kalau kita nak ambil permit daripada JUPAM. Jadi tuan-tuan kena isilah all those info. Contohnya macam kat sini. Nampak ke? Mana tadi? Okay, kawasan kat mana dan sebagainya. Jenis kapal terbang, jenis kamera. Jenis filem jenis filem kena beritahu hitam, putih atau berwarna. Tinggi berapa banyak. Okay. Lepas tu nama. Kalau nama tu Cina, kena buat tulisan Cina dan sebagainya lah. Okay. Kemudian tiap-tiap negatif dan positif untuk semakan. Ini yang nombor 7 ni sebenarnya saya kurang setuju lah. Dalam JUPAM ni dia ada satu bila kita apply permit tu dia ada satu clause dia kata saya akan serahkan kepada pengarah pemetaan negara Malaysia satu salinan asal tiap-tiap negatif dan positif untuk semakan dan pemeriksaan. Yang ini saya kurang setuju. Sebab kalau macam saya ada banyak buat kerja-kerja dia panggil bukan risikan macam pemaju bila dia nak kaji satu kawasan tu sebelum dia naikkan, dia akan hantar drone pilot ataupun survey team untuk survey dulu. Jadi bila gambar-gambar yang ditangkap ni dah terkantoi, dah pecah dah benda tu, jadi tak rahsia dah benda tu. Jadi orang akan start tu beli tanah ke apa semua kan. Tak bagus lah. Alright. Yalah cantik-cantik kadang gambar kita tangkap kan. Free dia dapat. Okay, tak apa. Tapi tu undang-undang kena serahkan. Okay, and then kena ceritalah bukti-bukti peribadi jurugambar, bukti-bukti peribadi juruterbang. Kalau orang yang sama, tulislah nama yang sama. So, yang satu lagi, kita perlukan masa 14 hari. 14 hari dia kena lelaki untuk memproses permohonan. So, bila kita submit form, dia akan ambil masa 14 hari untuk proses. Jadi, jangan ingat rasa nak terbang esok, hari ni baru nak apply. So, tak dapat lah. Tapi kita orang kalau dalam industri corporate dan sebagainya, marketing dan sebagainya, masalahnya adalah klien jumpa kita, biasanya dia akan cakap macam ni, can you fly the drone yesterday? Can you fly the drone yesterday? Boleh tak kamu terbang drone tu semalam? Nampak tak? Dia punya urgent itu. Sampai semalam nak suruh terbang kalau boleh. Padahal esok lah baru boleh paling cepat tu kan. Semalam lagi dia dah suruh. Jadi payah sikit lah. Tapi ada trik dia. Kalau nak tahu nanti boleh contact saya. Kita boleh uruskan. Okey, jadi setiap permohonan perlu disertakan dengan surat iringan, salinan kad pengenalan, sijil pendaftaran syarikat. Kalau ada surat kebenaran daripada mempunyai kawasan, contoh tanah tu X yang suruh kita terbang, jadi X kena bagi surat kebenaran lah pada kita. Nantikan jurugambar, jika lain-lain agensi, let's say lah helikopter tu lain orang, drone tu orang lain punya, pilotnya orang lain dan sebagainya. Okay. Kalau dekat Sabah Sarawak pula, dia special, dia perlukan surat kelulusan kebenaran daripada Jabatan Ketua Menteri. Okay. Ada soalan tak berkaitan dengan form ni? Rasa senang tak kalau isi form? Kau dah tidur dah? Senyap ni semua orang ni. Orang tengah bancuh kopi. Okay. Susah tu. Nadrah kata susah. Okay. Yang lain senang kot. Okay. Jadi sebab saya pun rasa susah juga renyah benda ni semua. Jadi sebenarnya sekarang ni kita dah boleh buat benda ni secara
online. Ini surat iringan tadi. Kita boleh buat secara online, iaitu boleh pergi di website JUPEM dan klik link untuk daftar untuk dapatkan permit secara online. Isi benda yang sama juga, tapi dah tak payahlah nak isi tulis-tulis. Okey, cumanya JUPEM ni kita kena bayar sebanyak RM RM50 untuk satu hari penerbangan. Okey. Contohnya kalau kita nak terbang 3 hari, RM150 lah. Tapi kelebihan JUPEM ni kita boleh apply, contohlah kita nak terbang satu hari, agak-agak dalam minggu depan, tak pasti hari apa sebab hujan. Jadi kita boleh letaklah yang tarikh agak-agak tu. Contohnya minggu depan berapa bulan? Hari ni berapa bulan? Tak apalah, saya tembak lah. Contohnya kita nak terbang satu hari antara 1 hari bulan hingga 10 hari bulan. Kita boleh buat julat. So terbang je lah sehari je. Alright, nanti dah dapat semua tu kita akan dapat ni lah permit kebenaran. Okay, alright. RM50 satu hari, jangan lupa. And then kita ada juga MCMC, iaitu Suruhanjaya Komunikasi Malaysia. Kena pastikan drone kita comply. Kalau tak comply, tak boleh terbang. Tapi kalau tuan-tuan beli drone DJI, insya-Allah automatically comply. Okay? Jangan risaulah. Kalau pakai drone DJI, dia insya-Allah automatically comply. Tak ada masalah. Okay? Sebab remote drone DJI, dia comply, dia 0.1 watt. Dia tak lebih daripada rated yang dibagilah. Okay, seterusnya kita masuk ke DCA ataupun CAAM, iaitu Civil Aviation Authority of Malaysia. Sebelum saya proceed ke DCA, ada soalan tak? Okay. Kalau ada, boleh tanya pakai voice ataupun boleh tulis. Tak ada, okay. Alright. Okay, saya teruskan. Okay, dalam DCA ataupun CAM, dia dah mention dalam undang-undang dia 143. Dia beritahu kat situ, no person shall fly an unmanned aircraft system, UAV lah, ataupun UAS, for the purpose of aerial work without the authorization from the Director General. DG tak bagi kalau tak ada permit. Tapi yang best yang dekat sini, CAM ni dia kata, for the purpose of aerial work. Jadi kalau tujuan rekreasi, tak ada masalah untuk terbangkan drone. Tapi kalau drone tu ada kamera, kena apply juga JUPEM. Jadi kalau rasa nak terbang suka-suka, rekreasi, cabutlah kamera tu. Kena apply permit. Itu secara legalnya lah. Tapi ramai je orang langgar. Alright, and then an application for the authorization under the sub-regulation 1 shall be made to the Director General in accordance with the regulation 189. Okay. So, kena apply lah dengan dengan DCA ataupun CAM. Tak susah pun, just by email pun boleh. Dia punya link ada dekat CAM punya website. Ataupun direct email admin dia pun boleh, tak ada masalah. Dia orang ni very voting. Okay, so 143 bahagian 143 dia ada mention small unmanned civilian aircraft. Kalau baca kat sini dia beritahu no person shall fly a small unmanned civilian aircraft in any of the following circumstances without the authorization from DG. Okay. Yang pertama, tak boleh terbang di tempat-tempat yang designated lah. Nanti dia beritahu lah designation tu apa. Designation ni maksudnya tempat yang gunakan sebagai residential, commercial, industrial or recreational purposes. Bayangkan tak boleh terbang dekat Padang. Tapi kat situ lah yang ramai orang terbang. Within 150 meter daripada tempat-tempat tersebut. Maksudnya kalau nak terbang kat taman dah tak boleh. Nak terbang tepi taman pun kena make sure 150 meter daripada taman. Jadi terbanglah dalam hutan. Aduh, ni undang-undang kita ni biasalah dia nak protect public. Alright, so over any assembly in the open air of the more than 1,000 person. Jadi kalau ada perhimpunan lebih 1,000 orang, tak boleh terbang. Jadi kalau nak terbang drone, make sure perhimpunan tu 999 je. Okay. And then within 50 meter of any vessel, vehicle or structure. Tak boleh dekat lah dengan benda-benda tu. Dan sebagainya lah. Jadi benda ni baca pun tak faham kan. Jadi kita tengok gambar je lah. Kalau orang cakap zaman sekarang ni tak faham, tak tolong lukis. Ni saya dah tolong lukis. Boleh tanya daripada mudah ni, kredit. So yang pertama, jangan terbang lebih daripada 400 kaki. Berapa meter tu? 400 kaki bersamaan dengan 120 meter. 120 meter dari paras laut lah. Dari paras kita take off. Silap dari paras laut dah. Kan kalau dah orang tu duduk rumah dia 100 meter dari paras laut, jadi dia boleh terbang 20 meter je. Tak boleh lah macam tu. Dia kita tak boleh terbang 120 meter daripada darat, daripada tanah kita pijak tu.
Itu kali itu dari segi rekreasi lah. Kalau nak terbang dengan permit, tak ada masalah. Kalau permit kata boleh terbang 300 meter, terbanglah 300 meter. Tak ada masalah. Okey, yang kedua, loss, iaitu line of sight. Jadi aircraft must always be within line of sight. Maksudnya kita tak boleh terbang drone tu kalau kita tak nampak drone tu. Ni yang biasa orang buat benda tu lah. Dia terbangkan drone, lepas tu dia tak nampak drone dia. Entah mana pergi drone dia. Lepas tu tiba-tiba kalau crash ke apa, memang tak tahu nak jumpa kat mana kan. Itu perkara biasa. Berbunyi pula telefon saya, sorry Sekejap nak kena silent kan. Tadi kita silent kan. Alright, aircraft must always be within line of sight. Okay, make sure tak ada masalah. Tak sentiasa nampak. Walaupun kalau drone, maksudnya kalau drone kecil lagi dekat lah dia boleh terbang, tak boleh jauh sangat. Itu dari segi undang-undangnya. Okay. Saya silentkan telefon. Lupa pula nak silent. Okay, yang seterusnya. Ensure airworthiness of aircraft at all times. Okay. So, pastikan drone tu dalam keadaan yang boleh terbang lah. Jangan macam mana nak cakap kipas ada masalah ke dan sebagainya tapi nak terbang juga. Sebab bila dia tak airworthiness tu, dia anytime dia boleh jatuh. Contohnya macam bateri. Kalau bateri tu dah kembung, janganlah pakai. Memang masalah typical bateri lithium ni, bateri drone ni memang dia akan kembung lah bila tak jaga elok-elok. Jadi bila bateri dah kembung tu, bagi tahulah bos boleh tak saya nak tukar bateri drone ni sebab saya tak boleh bagi jaminan bila drone ni akan jatuh bila bateri tu dah kembung. Kalau bos suruh juga, tak apa bos ni saya bagi satu surat, bos tolong sign. Bos suruh juga saya fly kan. Okay. Jadi yang seterusnya, jangan terbang, do not fly within 5 nautical miles of any, do not fly within 5 nautical miles radius of any airport. Tak boleh terbang dekat dengan airport tu tak boleh. In fact, tapi zaman sekarang senang. Dalam apps DJI tu, dia dah ada dia punya restriction. Dia tak bagi terbang dekat dengan airport. Tak boleh. Maksudnya kalau tuan-tuan dan perempuan pergi dekat dengan airport, tuan-tuan dan perempuan cuba nak terbangkan drone, dia tak boleh naik. Kipas dia takkan pusing. Okay? Alright. Dan yang stresnya siapa yang duduk dekat dengan airport lah. Padahal tu bukannya laluan kapal terbang kan. Kadang belah tepi sikit, dah tak boleh terbang. Nasib. Macam kita orang pun kadang-kadang ada site yang dekat dengan airport, payah sikit lah. Jadi kita kena dapatkan permit sebab daripada permit tu kita boleh gunakan untuk apply di unlock lah tempat yang tak boleh terbang tu. Okay. Tak ada soalan Kalau ada soalan boleh terus tanya je. Jadi yang seterusnya, do not fly above crowded areas. Jadi tak boleh terbang tempat yang crowded. Okay, tempat orang ramai macam tadi saya cakap 1,000 orang tak boleh. 999 tak ada masalah, boleh terbang. Tapi janganlah pula buat macam tu sebab kalau betul-betul dah mahir pun kita risau anything boleh jatuh. Radius jarak dengan airport betul lah. Radius jarak tu 5 miles nautical. 5 nautical batu nautika. Equivalent tu berapa? Saya rasa 8-9 kilo agak kalau ikutkan radius Tapi bagi saya sebenarnya yang bahaya dia punya take off dengan landing je. Sebab itu je laluan kapal terbang. Tepi kiri kanan tu tak ada isu sangat. Alright. Okay, yang bawah, keep sufficient distance from installation and other object that may be foreseen as dangerous. Okay, itu betul lah. Tak bolehlah terbang dengan dekat-dekat dengan bangunan yang berbahaya macam power plant dan sebagainya. Terbang pula contohnya macam kita pernah terbang dulu dekat mana dekat Johor, Pasir Gudang. Saya bergaduh dengan dia punya safety officer. Bukan kita nak gaduh sebab dia punya marketing team dah panggil kita, management dia dah panggil untuk kita terbangkan drone. Tapi kena jumpa dulu dia punya safety officer. Biasalah safety officer ni dia menjalankan tugas dia kan. Dia kena poyo sikit lah. Tak boleh ni, bahaya you terbangkan drone ni, drone you besar. And then kalau jatuh ni kena kita punya reaktor sebab dalam dia punya kilang tu ada reaktor getah latex ke apa tak lupa dah. Dia kata kalau dia punya reaktor tu meletup flat Pasir Gudang. Tak ada dah Pasir Gudang dalam map dia kata. Tak tahulah tu dia kata So kita pun bumbang-bumbang gaduh, saya kata tak apalah tuan macam ni. Sebab kita pakai drone jadi kita tak akan masuk pun dalam kawasan tuan, kita akan terbang dari luar je. Dah cukup dah untuk kita tangkap gambar tempat dia lah.
Jadi baguslah dia nak menunjukkan dia punya apa authority dia. At the same time kita pun tak cross the border lah. Kita tak mengganggu dia. Jadi kita pun yang bestnya untuk terbangkan drone ni bila terbang tempat-tempat yang macam tu sebab kita tak masuk kawasan berbahaya tu sorry. Jadi kita tak perlu pakai PPE dan sebagainya. Duduk je dalam kereta, drone je yang pergi. Dan drone tu pula tak perlu pun duduk atas tempat-tempat yang berbahaya. Sebab kita boleh terbang dari tepi, boleh zoom je kamera. Alright. Okay, yang seterusnya menjawab ke soalan tadi kan, radius jarak daripada airport 5 nautical miles. Dan seterusnya, do not carry hazardous or unsafe material using the aircraft. Okay, ini famous lah. Jangan ada orang bawa, kan ada kes hari tu daripada Singapura ke Semenanjung. Dia hantar apa Saya lupa dah. Dia hantar dengan drone, hantar dadah ke apa entah. Kan? Untung teruk tu. Kali satu shipment berapa ringgit dia charge tu. Okay. Tapi last kali kantoi. Sama juga ada orang hantar pistol masuk ke dalam penjara. Tapi yang paling famous sekali, yang paling orang banyak buat, hantar ni lah bekalan lah dalam penjara. Hantar dadah ke, hantar apa rokok dan sebagainya. Tu benda biasa lah tu. Dia tak boleh panjat, dia terbang je. Dia jatuhkan di atas. Tak kantoi sangat. Okay, alright. So yang seterusnya, do not fly over or within restricted, prohibited or dangerous area. Ni betul lah ni, yang macam saya cerita tadi. Seterusnya, ensure that the radio frequency of the US is compliant with the MCMC requirement. Jadi kita dah beritahu tadi, remote control kalau beli DJI, insyaAllah comply, tak ada masalah. Okay, yang seterusnya, area photography is under the jurisdiction of JUPAM. The application of permit is required for any type of area photo. Betul lah ni. So, area photography memang ada JUPAM. Jadi kalau nak tangkap gambar ke apa semua tu, mesti dapatkan permit daripada JUPAM dulu. Okay, ada soalan tak berkenaan dengan ni? Kalau tak ada, saya teruskan. Okay. Saya cuba habiskan awal sikit dalam 10.45. Lepas tu kita buka untuk soalan lah 15 minit. Apa-apa yang berkaitan dengan drone boleh tanya. InsyaAllah kita cuba jawab. Okey, yang seterusnya ini adalah Notam. Notam ni adalah application yang kita apply daripada DCA ataupun CAM, Notification to Airmen. Jadi bila kita dah apply, kita akan dapat benda yang macam ni lah yang beritahu kita boleh terbang di kawasan tersebut. Okey. Jadi kalau baca kat sini, saya pun tak faham apa dia tulis. Jadi kita tengok yang versi ni lah, versi tulisan ni cantik sikit. Dia kata kat sini, tuan dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas dan memo sekian. Okey, lepas tu dia bagi tahu aktiviti apa, UAV operation. And then tarikh dia bila, masa dia bila, kawasan dia 500 meter daripada sekian-sekian. Tidak termasuk kawasan sekian-sekian dan sekian-sekian. Okey, jadi pihak operator UAV yang sebelum kita terbang tu, kita kena call air traffic controller sebab kita tak ada walkie talkie ataupun kita tak ada direct access to the air traffic controller sebab kadang kalau kita tengok helikopter ataupun kapal terbang kecil dan sebagainya, kapal terbang besar pun dia ada intercom dia ada apa dia panggil dia ada chat dia lah dengan control tower. Jadi macam kita ni nak pakai benda tu kan leceh kan. Jadi kita pakai telefon je lah. Kita telefon, Assalamualaikum bang, nak bagi tahu ni kami syarikat sekian-sekian, kita punya notam nombor sekian-sekian. Kalau macam ni, notam A1441/16. Kita bersedialah nak terbang pagi ni. Kita akan terbang dalam masa mungkin 30 minit tuan. Okay, betul kata, okay noted. Nanti lepas kami dah habis terbang, kami akan telefon balik bagi tahu dah habis. Itulah biasa kita buat macam tu. Alright, jadi dah siap. Okay lah, boleh terbang. Okay. So, habis awal pula kita hari ni. So, in summary, ini saya punya speed ni dah speed roket dah ni, macam saya cakap tadi. So, in summary, sebagai landowner, pemilik tanah tu, dia kena bagi approval kalau kita nak terbangkan drone. Dia kena bagi satu surat, bagi tahu. And then, kita mesti comply dengan MCMC, okay, untuk terbangkan drone. Jadi ni tak ada masalah kalau pakai drone DJI. Semuanya comply. And then kita kena dapatkan permit daripada JUPAM, okay. And then kita kena ada kebenaran daripada DCA, DCA untuk terbangkan drone. Kalau tak ada kebenaran, tak bolehlah terbangkan drone. Ataupun DCA ni nama baru dia adalah CAM. Sekejap, saya dah sikit.
Okay. So mesti dapatkan permit daripada JUPAM, bawa ke CAM untuk dapatkan notam ataupun permit dia jugalah. Tapi yang ni kena bayar tadi JUPAM kita kena bayar satu hari RM50. Kalau CAM ni pula satu projek kita kena bayar RM250. Jadi total untuk terbang kos untuk permit saja RM300. Itu satu hari. Kalau bertambah-tambah hari ikutlah permit untuk JUPAM tu satu hari RM50. Kalau nak terbang 10 hari then RM500 campur RM250. RM750. Okey. Boleh? Jadi siapa yang buat job wedding tu takkan nak charge RM300 je. Permit saja dah RM300. Sasah lah dia tak apply permit terbang rendah-rendah je pun tak larat lah kontrol tahu nak ni. Kan? Tiba-tiba ada telefon. Assalamualaikum bang, saya ni syarikat sekian-sekian, saya nak terbang drone untuk wedding. Berbulu je kontrol tahu tu dengar. Alright. Okay, jadi slide saya dah habis. Jadi sekarang kita ada masa setengah jam lagi. Awal kita habis ni. Sebab saya pun tak ada benda nak tunjuk sangat. Sebab kita tak ada praktikal. Jadi, okay, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan boleh tanya. Silakan. Okay, kelulusan JUPAM dan CCM berapa lama berbuat? Okay, good question. Kelulusan JUPAM biasanya 2 minggu dan DCA ataupun CAAM pun lebih kurang juga. Jadi cara paling mudah adalah tuan-tuan pergi pada JUPAM dulu, dapatkan permit, apply dulu. Dan hari yang sama juga boleh submit pada CAM. Bagi tahu CAM yang tuan dah apply dah JUPAM cuma belum dapat kebenaran lagi. Jadi nanti dia macam gerak paralel. Okay, dua-dua serentak keluar keputusan lah. JUPAM keluar dulu, DCA akan ambil nombor JUPAM tu, dia akan keluarkan kebenaran dia. Alright. Kalau nak ambil gambar untuk perkahwinan pun kena apply juga ke? Okay, kalau soalan ni famous lah boleh tak saya nak terbang dulu kalau untuk wedding, untuk dan sebagainya, takkan kena apply permit juga kan? Kos dia tinggi. Jadi jawapan secara legalnya, secara undang-undangnya wajib kena apply permit sebab benda tu adalah kerja. Tapi kebiasaannya yang saya tahu, saya tak pernah lagi tengok siapa-siapa yang terbang wedding apply permit. Jadi orang tak ambil pot sangat lah. Kalau untuk wedding, terbang drone tu biasa rendah-rendah, tak tinggi sangat. Dan tempat dia pun tak adalah tempat-tempat yang berbahaya kan. Contohnya nak shoot gambar pengantin dekat sawah padi. Apalah dekat sawah padi tu. Jadi tak ada masalah pun nak terbang drone. Kalau tinggi sangat kan tak nampak pula pengantinnya. Jadi okey lah, tak ada masalah. Cumanya dari jawapan dari segi undang-undang, kena apply. Tapi biasanya orang skip je. Alright, soalan seterusnya. Sila tanya. Drone apa yang sesuai ke? Berapa ringgit bajet nak kena ada? Tuan boleh supply drone ke? Boleh, tak ada masalah. Okay, kalau tak ada soalan, sekejap saya try share satu video. Tapi dah kenapa tak boleh tutup slide ni? Okay, sekejap Saya try nak share satu, apa orang cakap? Video menarik. Apa brand drone yang terbaik dan berapa harga drone yang paling murah? Paling murah RM50 pun ada. Apa brand drone yang terbaik? Yang baik biasanya DJI lah. DJI punya drone insyaAllah lah okey.
boleh buat kerja lah kan. Sekejap saya cari video. Okey, kejap saya share video. Share. Okey. Okey, nampak So saya share kejap video ni. Boleh tengoklah. Mungkin tak video ke sangkut-sangkut je? Sangkut-sangkut kan Chips ni. Sangkut-sangkut Hmm. Alright, Roger. Ada yang okey ni, ada yang okey, ada yang sangkut. So jangan scoding lah pakai drone ni. Alright, itulah short video tadi berkenaan dengan drone lah. Okay, jadi saya nak share satu lagi. Sekejap Sekejap saya cari. Okay. Sebab ada yang tanya saya, macam mana kalau kita nak senang terbangkan drone dan nak buat benda yang sama berkali-kali. Jadi tuan-tuan boleh pakai apps ni. Okay. Boleh cari Litchi. Litchi ni very powerful. Macam-macam boleh buat dengan software ni. Install pada kita punya handset ataupun tablet dan sebagainya. Dia okey. Macam-macam boleh buat. Tengok dulu apa yang ada function dia. Okay, ni what's new. Tak boleh tekan. Oh, okey.
Okay, kejap. So kelebihan, basic kelebihan macam Litchi ni kita boleh buat flight planning lah. Let's say kita nak fly kat sini, pusing dia punya flight sampai ke sana. Sama macam ni, waypoint ni semua boleh setting. Contohnya saya pergi kat mission hub lah. Dia kelebihan Litchi ni kita boleh plan dekat komputer and then kita boleh sync dengan kita punya handset, dengan kita punya drone. Okay. Contoh kita nak buat new mission kejap. Kita pergi ke KPKT kejap. Di manakah KPKT? Sekejap. Oh, bukan sini. Okay, alright. Tracking. Mana letaknya IKPKT ni? Mana ni? Oh, ni genting sampah. KPKT selepas Yeah, ini dia. Okay, contohnya ni IKPKT Okay, let's say kita nak fly KPKT ni tapi kita malah nak control. Kita nak dia nice, dia terbang kan. Jadi apa yang kita buat adalah kita double klik je. Itu dia akan jadi waypoint 1. Okay, dan double klik 2. Double klik 3. Double klik 4. Double klik 5. Dan double klik 6. Double klik 7. Let's say lah kita nak dia landing dekat Padang. Let's say kita fly daripada Padang lah. Okay. Dan sama juga satu ni daripada Padang. Okay, so kita nak dia terbang, pusing sampai sini dan turun balik lah. Okay, alright. Okay, jadi tengok dia dah auto create flight path lah untuk drone ni terbang, pusing dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan perasan, drone tu akan pandang, kalau tengok sini drone ni akan pandang ke laluan dia. Sama juga macam dah sampai ujung ni, dia akan pusing sini, dia akan pandang ke laluan dia. Let's say lah kita nak dia waktu terbang tu dia sentiasa pandang ke KPKT, ke bangunan utama ni. Jadi apa yang kita buat adalah kita right click dekat tengah ni, kita jadikan dia POI. POI ni stand for point of interest. Okay, ketinggian POI ni let's say kalau 1 meter ni maksudnya kamera akan pandang ke bawah lah. Let's say dia 10 meter dari paras tanah. Ataupun 17 meter dari paras tanah. Okay lah. Right, jadi kamera tu akan pandang ke situ lah. Alright. And then setiap tempat yang kita dah buat tadi tu, kita kena setkan dia sekali dengan waypoint tu lah. Dengan POI tu. Contoh dah saya tekan ni. Waypoint 8. Delete. Okay, so kita pergi balik waypoint nombor 1. Okay, waypoint nombor 1, dia punya focus POI. Waypoint nombor 2, focus POI. Okay, waypoint nombor 3, focus POI. Okay, so nanti drone ni akan pandang kepada POI lah, kepada ni. Bila dia terbang, dia akan pusing pandang ke kawasan tu. Okay. Okay, sekejap. Saya tengok soalan sekejap. Option POI itu tadi tuan untuk ambil gambar sekeliling bangunan tuan. Bukan. POI itu adalah point of interest. Maksudnya bila kita terbang, drone tu, laluan yang warna kuning ni, laluan yang warna kuning ni adalah laluan drone. Tapi kamera drone tu dia akan pandang pada POI. Ni yang point kat sini ni. Dia akan pandang ke POI saja. Jadi lebih kurang lah dia akan lalu terbang lalu ikut laluan kuning ni, tapi drone tu akan pandang ke arah bangunan tu. Okay, ni flight path dia, flight camera pandang ke bangunan. Okay, clear. Jadi ni kalau tuan-tuan nak buat view cantik tapi tangan tak pandai sangat kan, mungkin baru lagi fly drone, boleh setting POI macam ni lah. Setting flight path macam ni. Jadi tiba-tiba kita jadi professional. Okay, clear? Alright, ini salah satu cara lah. Salah satu cara untuk flight planning. Banyak lagi macam-macam benda kita boleh buat dengan benda ni. Kalau contoh kita tengok mission yang saya pernah buat. Open. Okay, contohnya. Biasa kita buka yang sini lah.
JGCC ni dekat Johor. Ini apa yang saya buat dekat ada tanah dekat sini, okey. Tanah construction tu site baru nak naik kat Johor ni. Tanah tu dekat area sini. Okey, jadi saya nak drone tu fly dari bawah ni ke atas. Macam tu je. Tapi kamera dia sambil tu pusing ke arah ni lah. Ke arah point yang saya buat ni. Jadi memang jadilah bendanya. Puas hati. And then the best part is bila kita discuss dengan klien, dia kata angle tu kiri sikit. Kita adjust kat situ je. Kita tak payah waktu fly tu kita nak ingat kiri tu macam mana dan sebagainya kan. Jadi tak ada masalah. Alright. Okay, ada soalan lagi? Kalau dah siapa yang dah beli drone tu ada masalah ke boleh tanya. Kalau tak ada kita pergi kejap dekat website DJI. Okay, ini website DJI. Okay, kalau tengok inilah yang saya cakap tadi. Kalau nak beli, elok beli yang ni. Mavic Air 2. Okay, yang tadi tu. Hilang tadi. Okay, consumer, Mavic series. Okay, Mavic Air 2. Mavic Air 2 ni memang best. Okay. Macam dia dah macam Mavic 2 Pro dah. Cuma kamera dia cokiang sikit lah. Okay. Sedap pakai. Design ni pun tak banyak beza kan kalau perasan. Mavic Mini janganlah. Mavic Mini ni dia lagging sikit. Lagging. Lepas tu bateri pun tak lama fly. Actually 30 minit tak sampai sangat lah. Dan sebab dia ringan sangat, berat dia 249 gram je. Jadi bila kena angin tu dia tak tahan sangat lah. Okay. Paling gempak sekali yang ni lah Mavic 2 Pro ni. Mavic 2 Pro ni memang tip top. Alright. Okay, yang ni yang lama lah. Mavic Pro Platinum, Mavic Pro. Mavic Pro pun okay sebenarnya untuk kerja-kerja. Okay dah, Mavic Pro ni. Kalau bajet tak besar. Okay. Nak cari second hand ke Mavic Pro, okay. Soalan, gambar yang diambil oleh drone itu, tuan adakah sama seperti gambar biasa ataupun mempunyai saiz yang lebih besar? Adakah dapat dibuka melalui app foto viewer seperti biasa? Ya, betul. Gambar yang diambil daripada drone, sama je, JPEG juga. Jadi dia macam kita punya handset lah, takat gambar dekat atas. Macam kamera DSLR pun sama, lebih kurang je. Gambar tu boleh buka dengan komputer biasa. Kecuali kalau tuan-tuan ambil gambar yang format RAW. RAW tu kena proses sikit lah, baru boleh buka. Tapi kalau shoot JPEG biasa, tak ada masalah. Alright, ada soalan lagi? Tapi kalau rasa bajet besar, boleh pergi dekat Enterprise punya drone. Ni yang saya cakap tadi. Drone yang mahir nak mampus. Ni yang drone yang 6 kipas. Yang ni drone dia tak silap saya harga berapa? Dekat 30,000 kot. Okay, inilah dia 6 kipas. Memang besar drone ni. Ini dia. Okay, kotak dia pun cantik. Okay, alright. Kalau nak canggih lagi, boleh ambil Matrix 300 RTK. Ini harga jangan tanya saya lah. Jangan tanya seller tu. Saya pun takut nak sebut harga dia. Memang mahal. Tapi tengoklah terbang dalam hujan. Boleh. Terbang semua tempat lah boleh. Tak ada masalah. Ni ada bendanya. Tapi kipas dia terbalik. Kipas dia terbalik ke bawah. Tapi tak ada masalah. Okay je. Sebab dia punya antena ada dekat kaki kipas tu. Okay. Bergerak-gerak pula dia. Canggih. Tengok tu. Dia kalau nak simpan boleh lipat macam tu je. Buka dia punya skru. Pump. Kecil je. Right. Okay. Jadi banyak yang ni digunakan untuk inspection dan sebagainya lah. Okay. Boleh terbang 15 kilo. Jauh eh. Right. Okay. Boleh terbang 55 minit. Ini kalau tak ada ni lah. Kalau tak ada payload yang berat boleh terbang 55 minit. Ni tapi harga dia pun masak lah. Okay. Memang canggih. Kalau dapat ni seronok ni. Impian nak dapat beli Jom kita tengok harga dia. M300 price. Okay, harga dia. Mana harga dia? Tu dia. 8,800 USD. Tu body saja tak termasuk kamera buta. So 8800 USD to MYR. Jom kita tengok harga dia. 36,000. Okay. Boleh cuba. Okay, alright. Jadi itu saja saya punya session untuk pagi ni.
Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada soalan boleh, kalau tak ada sekarang lah boleh tanya dalam grup. Grup tu saya dah share dah link dia tadi dalam kita punya chat room. Boleh tengok balik lah, boleh tengok balik. Kalau tak pasti, sekejap saya check balik link tu. Sekejap, ada lagi tak? Okay, ni ada. Saya paste sekali lagi. Kalau ada yang nak nota ke apa semua nanti kita akan share dalam grup lah. Okay, clear. Dan juga jangan lupa untuk isi borang kaji selidik. Boleh tengok juga link tu di Institut Latihan Perumahan Kerjaan Tempatan punya link. Okay, jadi kalau tak ada soalan, saya rasa sampai sini saja saya punya sesi pagi ni. Jadi saya serahkanlah balik kepada kita punya tuan rumah daripada IKPKT. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Husni atas inilah bagi taklimat ceramah pada hari ini. Dan perhatian kepada inilah semua peserta diharap untuk mengisi SLB untuk mendapatkan sijil dan isi borang kaji selidik. Dan terima kasih juga kepada peserta kerana melibatkan diri dalam kursus pada hari ini. Okay, dan sekian, terima kasih.